Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk satu topik yang sama, 11.1 gerakan linear. Kali ini ialah part 3 ya. Okey. Nampak itu gambar di sebelah kanan tu ialah gambar Datuk Azizul Hasni Awang ya yang memenangi pingat perak kan. Okey, tahniah. Jadi kita teruskan PDPR kita untuk yang kali ini. Standard pembelajaran untuk video ini ialah 11.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan laju purata, laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Okey, ini saya ambil daripada buku teks lah ya. Contoh-contoh masalah ya. Alright. Contoh yang pertama, okey, seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? Okey. So laju purata, ingat lagi tak dalam video yang sebelum ni, ya, laju purata bermaksud formulanya ialah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey. Okey, kat sini saya rasa direct lah soalan dia ya, iaitu jumlah jaraknya ialah 100 meter dan dibahagikan dengan masa iaitu 12.58 saat. Tidak ada lagi nombor lain dah kat situ kan, dua dia nombornya. Okey, jadi tekan saja kalkulator dan awak akan dapat 7.95 meter per saat. Okey. Baiklah, kita tengok contoh 2 ya. Contoh 2 ni tolong hati-hati, fokus sebab yang ini ada sedikit confused nanti ya. Okey, so kita tengok sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B. Okey, kita tengok titik A ke titik B kat sinilah. Titik A ke titik B ya. Yang berjarak 800 meter. Okey, saya tulis kat soalan 800 meter. Dalam masa berapa saat? 65 saat. Okey, 65 saat. Alright. Kemudian kereta itu berpatah balik dari B ke C. Okey, dari B ke C. Okey, pada jarak 350 meter. Okey, 350 meter dalam masa 30 saat. Nampak 30 saat. Okey. Jadi A, dia nak tanya berapakah laju kereta itu. Okey, laju kereta itu pada titik B. Okey. Ingat ini adalah dia tanya laju. Okey. Kalau you tengok C, laju. It's different ya. Sangat berbeza dia punya formula dia ya. Okey, kalau laju apa dia punya formula dia? Formulanya ialah jarak bahagikan dengan masa. Jadi kalau dia nakkan laju kereta tu pada titik B sahaja, okey, maksudnya you kena kira jarak daripada A ke B sajalah ya. Jadi 800 lah, 800 meter ya, warna merah tu. 800 meter bahagikan dengan masanya ialah yang warna biru tu dah 65 saat. Okey. Tekan kalkulator, awak akan dapat 12.31 meter per saat. Okey. B pula, dia nakkan tentukan jumlah sesaran. Okey, jumlah sesaran ni maksudnya ialah laluan yang paling pendek. Okey, yang dia ada dalam video yang sebelum ni ya. Laluan yang terpendek. Jadi laluan yang terpendek daripada A ke C lah. Yang ni. A ke C. Ini adalah laluan terpendek yang kita namakan dia sebagai sesaran. Bukan jarak ya, sesaran ya. Kalau jarak A pergi kepada B, B pergi kepada C, itu jarak. Okey. Jadi laluan yang terpendeknya kalau you tengok dekat sini, A ke B ialah 800. Okey, jadi kalau awak nak tahu AC, tolaklah BC punya berapa kan. Jadi BC punya ialah 350. Jadi awak akan dapat 800 meter tolak 350, awak akan dapat 400 meter. So itu adalah jawapan bagi sesaran. Dan C pula, yang ini tengok betul-betul berapakah laju kereta itu. Kalau dia tanya laju, formula dia mesti sesaran. Jangan ambil jarak, because kalau jarak bagi masa ni dia merujuk kepada kereta. Okey, kereta pula, laju kereta, bukan laju. Tapi kalau laju dia mesti sesaran ya. Jadi sesaran dia berapa? Sesaran dia ialah 450. Okey, macam mana dapat 450 ni? Yang inilah jawapan tadi. Okey, 450. Jarak daripada A ke C tadi.
Okey, A ke C tadi ya. 450 ya. Kemudian masa. Masa jangan pula awak ambil masa daripada A ke C pula. Yang kalau ambil A ke C 65 tolak 30, awak dapat tulis itu 35. Salah lah. Iaitu dah jadi macam AC tu ialah jarak, masa AC ialah 35, itu dah jadi laju kereta, bukan halaju. Tapi ini halaju. Jadi masa yang diambil ialah 95. Okey. 95. Okey, bukan 65, 95. Salah ni. Ya. 95 ya. 95. Alright. Okey. So sini adalah 95. Jadi awak akan dapat jawapan dia ialah 4.74. Okey. Jadi jawapan betul lah. Jawapan dia betul 4.74. Yang cuma yang 65 tu je saya tukarkan pada 95. Okey. So kalau tak faham, tengok balik, ulang balik ya. Okey, now contoh yang ketiga. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dalam keadaan pegun? Okey, pegun ni maksudnya ialah dia tak bergerak. Okey, kalau tak bergerak maksudnya ialah halajunya ialah kosong. Okey, halaju awalnya ialah kosong ya. Okey, halaju awal. Okey, apa simbol dia kalau halaju awal ni? U. Okey, U ya, meter per saat, lain kata 1 lah. Dan mencecah halaju, bila dia kata mencecah tu maksudnya dia mencapai halaju 10.44 meter per saat. So ini adalah V ya, halaju akhir. Okey, halaju akhir. Alright. Di garisan penamat 100 meter. Ini menunjukkan dia punya jarak. Okey, dalam masa 9.5 saat, 58 saat. Okey, dia masa lah. Okay, macam mana nak kira? Okay, A sama dengan V tolak U bahagikan dengan T. V tu ialah halaju awal. Halaju akhir. Tolakkan dengan halaju awal, dapat bahagikan dengan T. Okay. Jadi A sama dengan 10.44 tolak dengan kosong. Okay, 10.44 tolak dengan kosong. Awak bahagikan dengan 9.58 saat. Dan direct tekan saja kalkulator lah. Ya. Kalau boleh yang ini ya, tekan ni, nak tekan kalkulator, sini ada bracket dulu ya, mesti tekan bracket dulu ya. So selesaikan dulu apa yang ada dalam bracket ya. Ini konsep matematik lah ya. Okey, so tekan dan awak akan dapat jawapan dia 1.09 meter per saat, negatif 2 ya. Okey. Dan contoh yang keempat, ini pun hati-hati sebab yang ini ada menggunakan konsep bearing ya. Syafiq berlari dari titik mula R ke S. Okey, so nampak anak panah tu R ke S yang terletak pada jarak 100 meter. Okey, pada utara dari R. Okey, utara daripada R ya, utara daripada R. Dia berlari pula ke arah T 150 ya, dia berlari ke arah T 150 meter pada arah timur dari S. Okey, maksudnya dari S, timur dari S. Okey. Dia meneruskan lariannya ke arah U, iaitu 100 meter pada arah selatan dari T. Nampak? Selatan dari T. Ke bawah lah. Ingat ya. Ini dia punya penunjuk utara, bawah selatan, yang ini timur, yang inilah barat. Okey. Dan hati-hatilah ya, perkataan-perkataan ni kena hati-hati ya. Kalau dia kata dari. Okey, dari R, kena hati-hati kat sini. Okey. Kemudian dari S. Apa dia? Apa yang dari S tu? Timur, timur. Yang ni utara. Yang ini selatan. Dari T. Okey, hati-hati ya. Okey. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Okey, 60 saat. Jadi hitungkan jarak. Okey, apa dia formula bagi jarak? Okey. Tak ada formula. Okey, jarak tak ada formula. Jarak terus saja ambil, iaitu daripada R sampai ke S 100 ya. Ni R pergi ke S, kemudian 150 daripada S ke T, kemudian T ke U. Okey, direct sajalah soalan ni. 350. Okey. Dan B pula laju purata.
Okey, laju purata formula ni ialah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, dapatlah 350 meter bahagikan dengan 60 saat. Okey, dapatlah 5.83. Okey. Yang ini sesaran. Okey, sesaran ni maksudnya kena tengok yang lebih laluan yang lebih ringkas ya, yang lebih pendek. Jadi sesaran yang ini ialah 150 meter ke arah timur. Okey. 150 meter ke arah timur, maknanya daripada R ke U. Okey, R ke U ya. Dia samanya ke atas kan? Sama macam ke atas kan? Okey, 150 jadi 150 meter dan ke arah timur. Dia bergerak ke sana, timur ya. Ini timur. Okey. Itu dia punya sesaran. Kemudian last kali ialah ni minta hal laju. Hal laju you ambil lah konsep sesaran tu ya daripada ke atas ni. Okey. Jadi awak ambil 150 daripada yang jawapan C tu 150 sebab laluan daripada RS tu adalah sesaran ya. Yang ni saya tulis ya, sesaran. Okey. Kalau yang ini kita panggil dia sebagai jarak. Okey, hati-hati ya. Okey, jadi sesaran dia 150 bahagikanlah dengan 60, tekan kalkulator dan you akan dapat 2.5 meter per saat ke arah timur. Okey, ke arah timur ya. Alright. Okey, untuk yang nak lebih faham ya tentang ke mana ke arah timur dari arah, so saya letakkan kat sini untuk awak imbas kembali ya, ingat kembali di mana utara. Okey, utara sentiasa di bahagian atas, di bahagian bawah ialah selatan, sini ialah timur dan sini ialah barat. Yang ini timur laut, ini tenggara, yang ini adalah barat laut dan yang atas yang bawah ni ialah barat daya. Okey, kena ingat balik ni ya. Takut nanti kalau soalan dia minta arah, so inilah caranya. Okey, ingat balik ya. Okey, kita pergi ke latihan pengukuhan. Sebuah kereta bergerak dari Melaka ke Kuala Lumpur yang terletak sejauh 300 km. Kemudian kereta itu bergerak ke Pahang yang terletak sejauh 200 km. Okey, Melaka pergi ke KL, pergi ke Pahang. Okey, Pahang. So berapakah jarak? Dia nak jarak ya, kereta itu bergerak dari Melaka ke Pahang. Okey, jadi direct lah saja soalan ni. 300 km tambah 200 km sama dengan 500 km. Okey. Sebuah basikal bergerak dari lokasi A ke lokasi B yang jaraknya 300 meter dalam masa 30 saat. Jadi berapakah laju basikal itu? Okey, laju ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil, iaitu 300 bahagi dengan 30 dapatlah 10 meter per saat. Dan Syura menaiki kereta dari bandar A ke bandar O dan seterusnya ke bandar B. Nampak? Dari bandar A pergi kepada O, ini pergi kepada B, ya. Okey, dan seterusnya. Okey. Apakah jumlah jarak? Dia nak jarak, ya, jumlah jarak yang dilalui dari bandar A ke B. So you kena tengok yang daripada A pergi ke O pergi kepada B. Yang ini kita panggil dia jarak. Okey. So kalau yang hijau ni daripada A pergi ke B, ini ialah sesaran. Okey, hati-hati ya, apa yang soalan nak, awak jangan bagi jawapan bagi sesaran ya. Okey, jawapan dia ialah ni, kat situ ada tips tu. Jangan ambil jarak terpendek kerana itu adalah sesaran. Jadi jarak dia ialah 5 km tambah dengan 12 dan jawapan dia ialah 17 km. Okey, itu saja. Sekian saja daripada saya. Harap video ini dapat memberi manfaat kepada awak semua dan saya ucapkan selamat belajar kepada awak semua. Semoga anda semua berjaya dalam SPM akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Bye bye.